A bulat. Okay, next. Mesti ada kesungguhan. Okay. Nombor 6. Now, group of scouts go camping by the seashore. Okay, baca. Syairah, baca Syairah. Tak baca. Aisyah boleh baca, Aisyah? Tak boleh. Arlon baca yang bahasa Melayu. Sekumpulan pengakap pergi berkemah di tepi pantai. Mereka perlu menggunakan air laut untuk semua kerja pencucian. Bahan manakah yang sesuai untuk mencuci pakaian mereka dengan berkesan? Okey, so apa jawapannya? Dia kata, jadi biasakan ya kalau soalan objektif ni disediakan mencuci pakaian. Mencuci pakaian. Jadi jawapannya adalah Si deterjen. Irfan. Abangmu dapat set ke Irfan. Jadi kau Irfan, cabaran tu Irfan. Okey, next. Kamu boleh, mesti kau boleh punya lah. Okey, next. Okay. Now. Okay. Seorang baca. Alif, baca Alif. Seorang kanak-kanak telah tertumpah kuah kari di atas baju sekolahnya. Kotoran itu sangat sukar ditanggalkan setelah dicuci dengan sejenis deterjen. Bahan tambah manakah yang perlu ditambah ke dalam deterjen baharu bagi memastikan kotoran itu dapat ditanggalkan? So, ini tertumpah kuah kari. So, kuah kari. Maksudnya dia adalah biological. Jadi, biological. So, jawapannya adalah A ya. Yes. Okay, jadi kena ulang. Nanti cikgu bagi soalan tu. Tolong alert ya. Sebenarnya cikgu tak bagi banyak pun latihan. Tapi mesti dibuat lah. Okay. Sebelum cikgu terlupa. Okay. Habis sudah objektif. Ada lagi nombor 8. Okay, nombor 8. Tolong baca nombor 8. Ayuni. Seorang murid mendapati terdapat kotoran darah pada bajunya. Bahan tambah yang manakah dalam deterjen akan membantu untuk menghilangkan jenis kotoran ini? Jawab. Kotoran darah. Garis macam tu. Objek ini kamu tanda ya. So apa jawapannya? Yes, enzim. Ayo. Baru buku. Kadang-kadang ada masalah untuk printing ke apa. Jadi inilah modulnya lah. Jadi buat. Jadi buku teks kita buka. Tak tahu buka buku teks. Okay, dalam buku teks itu pun kamu boleh. Teks dah kamu sendiri pun boleh. Apa yang dia suruh scan. Scan apa dia? Untuk belajar. Okay. Untuk seterusnya kita pergi soalan esei struktur. Sebelum soalan struktur cikgu nak tunjukkan satu. Homework minggu sebelum ini. Okay, cikgu ambil Fira sebagai markah. Kail, kenapa handphone kau Kail?
Okey, mana tadi ya? Okey. Okey. Cikgu catatkannya tugasan quizzes lah. Cikgu belum lagi bagi soalan yang lain. Okey, cikgu ada bagi untuk lengkapkan modul tapi cikgu tak pasti you all lengkapkan modul ke tidak. Cikgu catat ya. Kalau tak lengkap tu yang modul yang buku hitam ni, mana buku hitam? Okey, buku hitam tu kerja tu bertimbun nanti. Now, okey, untuk 5 sigma, tengok saya ambil daripada 2 minggu lepas yang sebelum cuti tu 17. Kerja waktu 17 hari bulan. Okey. Ini adalah total 4 yang sudah siap. Yang merah tu tidak siap. Yang kuning ini suruh sampai 800 kalau tak siap ulang tapi tak lengkapkan kerja. Jadi saya tak bagi markah penuh. Bagi markah separuh, setengah aja makanya ni. Seminggu ya sampai hari Sabtu. Biasa begitu kalau cikgu start hari Senin, hari Sabtu. Okay. Nah. Tengok markah masing-masing itu, jumlah dia berapa, setiap individu itu. Andresus ada masalah ke Andresus? PM nanti cikgu, Andresus maklumkan. Syafiq pun cikgu nampak dia masuk keluar masuk tadi ya. Syafiq Asman. Syafiq ni lagi. Markah merah. Wafan. Ada kelas tambahan pun cikgu bagi. Kelas tambahan tu soalan ubat tak buat. Soalan ubat ni. Soalan ubat. Okay, next. Untuk 5 DLP ya. Besar. Okay. Ain. Yang 24 kerja tak siap. Si Lili lagi lah. Ada 3 dia tak siap. Si Ikri langsung dengan Aisyah. Ni. Semua ni. Berturut-turut. Okay. Tak siap. So. Kehadiran dia auto untuk yang ini. So untuk hari ini nanti cikgu bagi tahu ya apa latihan untuk dibuat. Okey. Ini adalah sambung ya. Okay, cikgu boleh cek ya kehadiran tu yang masuk tu hari ini daripada sini. So di sini dia ada tu ya bawah ni. Ini lah orang-orang yang hadir ni lah. Hari ini. Okay, attendance untuk hari ini. Tolong bagi tahu kawan kamu ya. Cikgu serius. Okay, yang tidak masuk kelas, yang tidak memberitahu kenapa tidak hadir, tidak menyiapkan latihan. Okay. Yang lambat masuk pun akan diambil tindakan. Kejap lagi. Siapa yang suka masuk lambat tu, saya akan telefon parent. Okay. Ini bilang cikgu saya buat lagi modul yang tu untuk kamu hantar. Jadi cikgu bagi masa untuk siapkan modul. Kau tengok balik telegram yang cikgu bagi tu. Apa cikgu kerja yang cikgu sudah bagi. Okay, tujuannya untuk kamu je, bukannya untuk saya. Cikgu kerjanya orang-orang yang nak buat. Okey. So 24 termasuk 2 cikgu. Siapa yang tiada sekarang? Bruno, okey ke tempat kau Bruno pagi ni? Sama si J. J,
Respon macam J nak merespon bah. Message pun anda ni. Okey tempat kau? J dengan Bruno. Masya Allah. Okay. Ya, saya nampak message kau Bruno. Si Brian tak keluar. Siapa ajar admits kamu? Saya lupa lah. Siapa ajar Yoka? Kalau Siti Oh, Mas saya juga tahu. dari sini. So far macam admits siapa ni? 5 Delta. 5 DLP. Macam mana? Okey, tengok video tadi. Tengok video gitu. Okey tak? Macam mana? Kamu sikit admits. Cikgu nak feedback boleh? Type, takkan cakap type. Mana bagus lagi? Google Meet ke hantar video je? Komen dulu. Tak nak cakap boleh tapi komen di sana. Komen type. Cikgu nak tengok feedback. Masih pula. Mana? Cikgu nak dua-dua tapi hari ni tak boleh pula video. Tak boleh pula rakam. Saya nak bantar rakaman ni dengan kawan kamu sebab kita bincang soalan. Okey, sambung ya. Saya sambung. Okey, untuk soalan ini, saya dah orang boleh tolong cikgu rakam. Ini kekian lemah kamu. Okay. Nah. Okey, ini dalam buku analisis ya, muka surat 260. Okey. Dan yang sudah siap, terus. Apa yang sudah siap? Type sana, sudah siap. Type sana, sudah siap. Siap, Iwan siap. Okey, mari kita simak jawapan. Okey. So, untuk soalan pertama, bahan kimia berikut digunakan untuk menyediakan sabun dalam makmal. Okey. Sambung baca Haikal. Razi dengan Razi. Yang Macam mana minggu cikgu? lepas tak? Tambahan. Mirza, kenapa kau tak masuk kelas tambahan minggu lepas langsung? Tak wujud? Kenapa? Ikmal pula. Ikwan? Haikal, kenapa Haikal? Kau okey kan tak? Okey cikgu, yang mana satu mau baca ni? Cuba kau tengok buku teks muka surat. Bukan buku teks, buku rujukan 660. Kalau di situ tak berapa jelas, sebab cikgu scan kan. Soalan nombor 1. Baca 260, buku analisis. Okey. Bahan kimia berikut digunakan untuk menyediakan sabun dalam makmal. Minyak sawit, larutan natrium hidroksida pekat, air suling, natrium klorida. Eromen 1, nyatakan nama bagi tindak balas yang digunakan dalam penyediaan sabun. Okay, stop. Thank you. Jadi, bila dapat soalan begini, okey garis dia nak nama. So, jawapannya adalah saponifikasi. So, English apa dia? Syirah? Amy? Saponification. Ya. Okay, siapa yang sudah siap jawapannya? Now, nombor 2. Apakah fungsi? What is the function? Garis biasanya fungsi natrium klorida. So, sodium chloride ialah untuk menambahkan pemendakan sabun.
Okay. Now. Boleh teruskan? Boleh je. Okey. Sambung Zika Razik. Cuba baca. Razi dengan Razik memang tak boleh cakap ni. Ya juga. Okey. Break. Yang ketiga je. Ya. Semasa penyediaan sabun, minyak sawit dihidrolisiskan kepada asid palmitik dan gliserol. Kemudian asid palmitik bertindak balas dengan natrium hidroksida seperti ditunjukkan dalam persamaan di bawah. Anggapkan persamaan kimia untuk menunjukkan pembentukan sabun. Okey, jadi caranya ialah begini ya. So, kalau kamu nampak, senang bukan susah tu. Okey, ada 2 markah. Satu tu satu markah. Yang ni satu markah, ni satu markah. Okey, ini COOH. Okey, dia akan nanti satu membentuk air. Jadi kita buang lagi. So, yang ini kasih sambung di sini. CH3, CH2, tutup. 14, COONA. Begitu. Okay, dia bentuk air. Ambil air tu siap-siap. Jadi kita belajar ni bukan semua hal, tapi kita pakai teknik. Jadi dalam kimia ni cikgu pun bukan apa semua, tapi cikgu guna teknik. Maka bila teknik itu, J, kau okey ke J? Dari tadi cikgu panggil, tak menjawab si J, bah? Tutup pintu. Okey. Sambung lagi. Mana si Ikhwan tu nak muncul-muncul? Ikhwan? Oh Ikhwan. Kau ada kata ada sana tu? Ada cikgu. Bagus. Menjawab kau kali ni ya. Mirza? Oh Mirza. Tidur kah? Okay. So next. Cikgu terlupa ada satu yang cikgu kena jawabnya. Oh si Bruno dah okey. Si Bruno sudah siap. Kejapnya Bruno sabar. Sabar Bruno sabar. Okay. Nanti cikgu tengok balik apa yang apa tu? Rupanya cikgu ni terlepas yang ini. Bukan yang salah. Okey. So yang ini tadi soalan ni cikgu terlupa nak masuk. Okey, soalan yang muka surat 261 pula. Copy. Ctrl C, Ctrl V. Okey. Okey, soalan ini pula. Jadi okey, tolong baca Ikhwan. Soalan nombor 4. Baca Ikhwan. Mana ni cikgu? Kau ada bawa tak buku kau? Analisis bertopik. Muka surat 261, soalan nombor 4. Yang ini memang tak berapa clear ni dalam sini. Ni soalan nombor 4. Ni. Nyatakan bahan yang boleh digunakan untuk menggantikan natrium hidroksida dan minyak sawit dalam penyediaan sabun di makmal. Cikgu mau tanya, sekarang kau di mana? Di rumah kah? Di pekan kah? Supaya dapat line. Ikhwan,
Kau di mana sekarang? Di rumah kan? Di Ke di rumah. mana? Di rumah juga. Lain bagus kan? Bagus. Jadi bahan yang boleh menggantikan natrium hidroksida. Natrium hidroksida, macam mana kita mau tahu? Kenal lah. Natrium hidroksida ni adalah sejenis alkali. Jadi kita kena gantikan dengan alkali juga. Jadi satu alkali yang memang biasa kita belajar selain daripada NaOH, ini natrium hidroksida. Jadi satu lagi kalium KOH. Iaitu, tutup dulu cap. Kalium, okey, iaitu kalium hidroksida. Okey. Yang menggantikan minyak sawit. Jadi kamu kena buat apa? Kamu tak boleh katakan umum minyak. Banyak pilihan. Boleh tulis minyak jagung. Okey. Ataupun boleh minyak apa? Pasal minyak jagung. Minyak zaitun. Itu jawapan dalam buku teks. Kan minyak zaitun. Okey, yang pula. Sudah jawapan. Kalau yang sudah buat tu. Okey, ini soalan kerja minggu lepas. Next. Okey, jadi. Sila baca yang ini pula. Lily, baca Lily. Yazid baca. Lily boleh baca kah? Lily boleh baca? Adakah si Lily sini? Oh, Lily. Boleh baca tak? Kalau dipanggil tak ada ni, hilang kan? Saya cari di sana. Yazid, baca Yazid. Ini ada. Adam, Yes. Yazid. mana satu? C. B. 8C. Yang B. Kan C. Yang B. Yang di screen gitu, madam. Di screen tu di muka surat 261 dalam buku analisis. Table 2 shows two sets of experiment to compare the effectiveness for the cleansing action of soap and detergent in hot water. Set 1, 50 cm³ of soap solution plus 20 cm³ of hot water plus cloth with oil stain. Set 2, 50 cm³ of detergent solution plus 20 cm³ of hot water plus cloth with oil stain. State the observations of set 1 and set 2. Jadi, kalau ditambah yang sama, ditambah dengan bezanya, kasih buat gini. Kalau dapat soalan tu, berat macam ni. Okay. Jadi, kalau saya dengan menggunakan sabun untuk membersihkan kain yang bertumpuk minyak, manakala yang dua pula menggunakan deterjen, ada lihat membersihkan bertumpuk minyak, maka apakah pemerhatian? Bila ditanya pemerhatian, yang kau lihat, maksudnya dia gunakan panca indera las, sentuhan, tapi kadang mata. Maksudnya, kau ambil perkataan ni tumpuk, kain bertumpuk tu macam mana? Okey, jadi jawapannya adalah tumpuk minyak tidak hilang. Kenapa tidak hilang? Sebab
Sebab bila menggunakan sabun dengan adanya air liat, sabun tidak berkesan. Boleh ulang Acap? Dia apa tu? Tumpuk minyak tidak hilang sebab Ya, sebab kalau dia ada sabun dia ada berkesan dengan minyak tu. tidak. Sebab bila ada air liat, maka sabun tidak berkesan. Kalau dia minyak sabun tidak berkesan. Air liat. Nampak tu air liat? Tanda segi 4 ni. Ada air liat. Dengan penggunaan sabun, tumpuk minyak tidak hilang. Okay, manakala deterjen, tumpuk Hilang. minyak. Ya, hilang. Untuk bab sabun ni sebenarnya senang. Ulang-ulang inilah juga jawapannya. Jadi kamu kena buat latihan ulang-ulang tentang sabun dan deterjen. Okay? Senang. Sebenarnya senang. Okay? Bab topik ni baca jawab. Baca jawab. Okay. Next, yang C pula. Okay. Tolong baca, Hazim. CJ kan dari tadi kan cikgu tanya tapi dia tidak type, tidak juga bercakap. Yang sini, madam. Ya, C. Soap is stained with blood. Suggest one additive in detergent to increase the effectiveness in the rinsing action. Okay. So, garis sana itu adalah stain blood. Okay, tumpuk darah. Jadi macam mana? Apakah satu bahan? Apakah one additive? Untuk meningkatkan keberkesanan. To increase the effectiveness in the cleansing action. Okay, dalam tindakan pencucian. So, jadi jawapannya pada balik tadi. Apa dia? Enzyme, Oh my god, Mika. biological enzyme. Okay, jangan salah. Jangan salah eja ya. Okay. Now. Okay, habis untuk kita bincang. So, turn Acap pula ni untuk presentation. Okay. Okay. Cikgu stop presenting di sini. Okay. Okay, cikgu mau tanya. Sambil-sambil menunggu si Acap kan. Sabar. Tutup dulu ni. Mana mau tutup tadi? Okay. Sambil-sambil Acap present ni. Okay. Now, sambil menunggu. Now, kalau cikgu hantar video, kamu buka. Macam tak kan? Ada yang tak buka tu kan? Kak Irfan, kau buka kan Kak Irfan? Buka je. Ini bab baru ya, nano ni. Cikgu pun cari soalan. Flex base. Minyak. Dia tengah setting. Elo. Silakan kalau sudah bisa. Okay, yo. Okay. Aplikasi nanoteknologi dalam industri. Sekejap aja. Sekejap. Okey. Nanoscience merupakan kajian pengolahan
bahan-bahan pada skala nano, iaitu antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Lepas tu nanoteknologi, maksudnya pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. Mikael, boleh ulang Mikael? Jap. Boleh ke tu Cap? Boleh. Aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan. Ukuran zarah nano amat kecil memungkinkan pelbagai aplikasi mampu didetek. Zarah nano dia sangat kecil dan mampu menyerap ke dalam lapisan kulit dan dapat dipraktik dalam bidang kosmetik. Terus zarah nano tu pun dapat menjadi bahan yang terbaik sebagai ejen penyalut. Ini antara aplikasi nanoteknologi. Pertama, semikonduktor dan elektrik. Dapat menciptakan sistem konduktor yang lebih kecil dan efisien dan sistem pendawaian konduktiviti yang tinggi. Terus dalam tenaga dan elektrik, dapat membuatkan set solar efisien dan kecil dan bateri yang tahan lama. 3. Tekstil. Membentuk fabrik kalis air, api dan kotoran, fabrik pelindung sinar UV dan anti kedut. Terus bagian perubatan. Peranti ujian yang lebih sensitif dengan sistem penyampaian ubat yang berkesan. Segi pertanian menciptakan racun perosak yang lebih efektif dengan pembajaan yang lebih cekap dan menyeluruh. Last, makanan. Menjadi bahan tambah makanan berskala nano dan pembungkus makanan anti mikrob. Perkembangan dalam bidang teknologi dapat membantu dalam perkembangan dari berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, bahan ini dapat datang dari karbon seperti grafen menjadi bahan tumpuan utama. Grafen merupakan alotrop bagi karbon sama seperti berlian dan grafit, tapi sifat dia berbeza dengan dengan yang lain. Saiz grafen pun kecil, merupakan 0,1 nanometer, dan grafen dapat menghasilkan grafit, karbon dan berbola furana. Sebenarnya sifat fizik grafen. Sifat fizik grafen ada 6. Pertama, dia kuat dan keras. Kedua, dia lut sinar. Yang ketiga, dia pengalir haba dan elektrik yang baik. Keempat, dia kenyal.
kelima bersifat telap dan yang keenam rintang elektrik yang sangat rendah. Seterusnya sifat kimia bagi grafen. Sifat bagi grafen sama, dia merupakan alotrop karbon yang paling reaktif. Dia terbakar pada suhu yang rendah. Kedua, grafen oksida sebagai mangkin, tetapi dia masih dalam kajian para ilmuwan tentang tindak balas kimia. Paling sekali kegunaan grafen. Kegunaan grafen itu ada 6, iaitu dari segi elektronik dia menjadi konduktor yang unggul. Dari sensor, dia mempunyai luas permukaan yang tinggi. Bioperubatan dia jadi sensor. Dari kejuruteraan tisu, sistem penyampaian ubatan. Polimeran komposit meningkatkan kekuatan mechanical yang tinggi. Dari membran, penurasan air, pemisahan air dari campuran gas. Last sekali dari tenaga, dia mencipta bateri yang tahan lebih lama, fleksibel dan kuat. Atau bahkan super kapasitor. Itu je juga. Itu je. So. Kalau 5 di LP siapa yang present ya? Saya, Madam. Oh, Lily. Kejap Lily. Okey. Jadi, okey. Lily cuba present Lily English. Apa, Madam? Present. Present sekarang? Yes. Di kelas 5 Sigma, cikgu ada letak di Telegramnya untuk kamu melengkapkan nota. Okey, bagi nano, soalan nano macam tak berapa banyak soalan nano. Sambil si Lily tengah tunggu setting present, cikgu mahu kamu lengkapkan modul itu ya. Dan jangan lupa ya yang belum jawab soalan struktur atom tu untuk ulang kaji. So, cikgu mau tanya, minggu ni ada sudahkah kelas tambahan? Atau kelas malam you all? Subjek lain ada? Ada subjek lain? So, bila you all nak kelas bila? Ulang kaji? Catat, tulis di sana kalau tidak boleh cakap. Bila? Sabtu malam? Tengok bola Malaysia lawan Vietnam lagi penting lah kan? Daripada belajar. Boleh tengok. Mestilah pandai bahagi masa. Bila mau kelas? Malam kah? Boleh lagi. Kalau cikgu kan memang tak ramai orang kan, saya suka gabung tu dengan form 4 supaya ulang kaji. Benda tu adalah tingkatan 4 punya. Jadi ulang kaji satu serentak dengan kelas cikgu saya satu kali terus. Gabung pun boleh lagi. Apa dia gabung boleh, yang penting boleh masukkan. Dah juga sampai 100 orang kalau 4 kelas pun. Okay, ready. Lily. Okey kah Sabtu malam? Mana tahu ada yang orang ada kelas lain. Itulah yang cikgu tanya tu. Any comment? Ada kelas lain kah? Ataupun memang kalau malam dia tidak dapat kah? Bagi tahu. Minggu lepas kita buat kelasnya Mirza. Hari Isnin, okey, kelas subjek lain pun ada kelas tambahan tu minggu lepas. Dan hari Sabtu kita buat ulang kaji struktur atom. Nanti sambung lagi minggu ni dengan jadual berkala. Okay, Lily, are you ready? Ready, Madam. Marah.
Oke, dengar bahkan. Oke, sekarang kita masuk untuk DLP yang kita masuk English punya lah, chapter 5.5. Ya, kasih anu ya. Kasih translate nanti juga ya, sebut dan translate. Oke, boleh. Application of nanotechnology in industry. Oke. First, sebelum kita masuk nih chapter, kita mesti tahu dia punya definisi. Kita mesti boleh kasih beza apa tuh nanoscience dan apa tuh nanotechnology. Oke, kalau nanoscience is a study on progressing of substance at nanoscale that are between 1 nanometer to 100 nanometer. Kalau nanotechnology pula, nanotechnology ini is a development of substances or gadgets using the properties of nanoparticles. Yang itu tidak pakai translate bahkan. Oke, next. Ini kita di sini saya mau tentang the size comparison between different materials. Kita boleh tengok di sini dari sekecil tennis ball melalui nanoscience nih kita melalui nanoscience nih kita boleh study dengan lebih perkara dengan lebih kecil, macam tenis ball ni kita tengok kita kasih banding dia punya size water paling kecil, gitulah. Okay. Okay, next, application of nanotechnology in daily life. Nanoparticle size enable various applications to be invented due to its extremely Oke, sorry guys, kita sambung di sini kan tuh. Oke. Nanoparticle size enable various application to be invented due to its extremely small size. Particles ini kan yang disebabkan dia extremely small size, profesor-profesor yang bijak nih, dorang dapat invented something melalui particles yang sekecil ini. Oke, sebagai contoh dalam field cosmetic, the extremely small particles have the ability to easily penetrate the skin even more. Manakala kalau coating agent pula, able to coat the surface evenly, which makes them the best coating agent. Oke, next, yang ini dia punya contoh-contoh application lah. Application nanotechnology ni, macam semiconductors and electronics, energy and electricity, textile, medical, agriculture, and food. Yang ini saya tidak perlu kasih anu lah bahkan. Oke, tengok-tengok dulu gitu-gitu. Oke, next. Development in the field of nanotechnology. Coverage of nanotechnology field is very wide. Maksud dia nanotechnology ni dia bukan kena guna dalam bidang chemistry je. Dia kena guna dalam bidang fisik, biology, medicine and engineering. Main focus dalam bidang ni is a carbon derivative known as graphene. Apa tu graphene? Graphene is one of the carbon allotropes other than diamond and
Graphite. Okay. It has different characteristics from the rest, and the size measures from 0.1 nanometers. Graphene can be converted into other materials. Itulah dia special. Begitulah. Sekarang kita tengok graphene structure ni. Dia tersusunkan yang bulat-bulat ni kena nama sebagai carbon atom, yang menyambungkan antara dua bulat-bulat ni kena panggil sebagai covalent bond. Jadi bila ada banyak-banyak ni kan kena panggil sebagai graphene sheets. Okay. Next, physical properties of graphene. First, dia strong and hard. Dia kuat lah. Second, they are very low electrical resistance. And third, good conductor of heat and electricity. Yang next, they are transparent. Lepas tu dia impermeable. And lastly, they are elastic. Okay. Chemical properties of graphene. Graphene sheets burn at a lower temperature than graphite. Sebab graphene ni dia most reactive carbon allotropes. Itu je lah yang kena jumpa oleh saintis-saintis, sebab research are still studying in the detail of chemical reaction of graphene. Sebab graphene ni dia baru dijumpa juga dalam 2004. Kalau tidak silap lah dalam buku teks dia cakap. Okay, the uses of graphene